Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bentangan kajian pembangunan kerangka persekolahan berasaskan penjarakan fizikal pandemik COVID-19. Isu pandemik COVID-19 menyaksikan beberapa perintah kawalan telah diperkuat kuasakan bermula 18 Mac 2020 dengan semua sekolah, sektor-sektor pendidikan, sektor-sektor ekonomi ditutup. Isu dan cabaran yang mewujud adalah perlukah sekolah itu ditutup? Apakah kesannya kepada pendidikan jika sekolah itu terus ditutup? Bagaimanakah sekolah itu perlu dibuka dan apakah keperluan-keperluan atau persediaan yang perlu dilakukan menerusi standard prosedur yang perlu dilaksanakan sebelum sekolah ini boleh beroperasi. Maka kajian ini telah dilaksanakan dengan bertujuan untuk memastikan bahawa wujudnya satu kerangka pembangunan persekolahan penjarakan fizikal semasa pandemik COVID-19. Kerangka persekolahan berasaskan persekolahan penjarakan fizikal pasca COVID-19 ini telah dibangunkan menerusi satu kajian yang sistematik menerusi kajian DDR (Design and Developmental Research). Untuk pembentukan kerangka kajian ini, kita mengadaptasi satu kajian reka bentuk Fuzzy Delphi. Dalam kerangka kajian Fuzzy Delphi ini, kita menggunakan dua proses. Yang pertama adalah Fuzzy Delphi dengan menembual seramai 40 orang pakar yang terdiri daripada pakar-pakar yang terlibat dalam bidang pendidikan, pakar-pakar perubatan yang terlibat dengan COVID-19 dan juga pegawai dari Majlis Keselamatan Negara. Seterusnya, kita juga menjalankan kajian ini atau tinjauan ini kepada lebih kurang 10,428 orang responden yang menjawab soal selidik, di mana mereka ini terdiri daripada ibu bapa, pelajar dan guru di seluruh Malaysia. Daripada analisis dalam kajian yang dijalankan, didapati bentuk persekolahan yang dipersetujui 93% daripada ibu bapa. Menerusi analisis Fuzzy Delphi menunjukkan bahawa bentuk persekolahan yang dipersetujui adalah penggiliran dinamik. Apakah yang dimaksudkan dengan penggiliran dinamik? Penggiliran dinamik bermaksud hari persekolahan itu diperhadkan kepada 3 hari persekolahan secara bersemuka dan 2 hari pembelajaran dalam talian. Ini membolehkan kehadiran pelajar ke sekolah secara bergilir, sama ada mengikut tahun atau bergilir mengikut tingkatan ataupun bergilir di dalam kelas. Ini bagi mengurangkan kesesakan pelajar di dalam sesuatu kelas. Maka penjarakan fizikal dapat dilaksanakan dan proses pembelajaran dapat dijalankan secara menyeluruh. Seterusnya, dalam bentuk persekolahan juga didapati waktu persekolahan yang dipersetujui oleh panel pakar dan juga ibu bapa serta guru yang terlibat dalam sekolah ini adalah dari 8 pagi sehingga 12 tengah hari bagi sesi petang, iaitu persekolahan hanya 4 jam. 60% daripada pakar berpendapat waktu persekolahan perlu dipendekkan bagi mengurangkan pergaulan dan juga proses penglibatan murid-murid tersebut dalam jangka masa yang panjang bagi dalam sesebuah kelas. Dapatan juga menunjukkan dalam bentuk persekolahan penggiliran dinamik ini didapati bahawa tiada perhimpunan di sekolah. Ini bermakna guru, ibu bapa dan pelajar tidak akan berada dalam perhimpunan yang melibatkan pelajar yang ramai. 100% responden iaitu panel pakar bersetuju dalam Fuzzy Delphi 0.85 menunjukkan bahawa mereka bersetuju agar tiada perhimpunan sewaktu persekolahan dijalankan. Segala pengumuman, segala aktiviti yang hendak disampaikan kepada pelajar dilakukan melalui pembesar suara ataupun melalui edaran memo dari kelas ke kelas. Seterusnya, jadual waktu pembelajaran. Ini melibatkan tempoh masa pembelajaran. Jadual waktu anjal diperkenalkan. Pakar melalui Fuzzy Delphi analisis menunjukkan 80% pakar mencapai kata sepakat menunjukkan bahawa jadual waktu anjal perlu diwujudkan.
Ini bermakna pada setiap persekolahan hanya 4 mata pelajaran sahaja dalam satu hari. Ini untuk mengelak keluar masuk guru dan juga pergerakan yang keterlaluan dalam sesebuah kelas yang boleh menyebabkan berlakunya penjarakan sosial sukar dilakukan. Masa pelajaran kelas diperkenalkan untuk sesi bersemuka di mana kursus-kursus atau mata pelajaran tentu perlu diperincikan dan diperjelaskan yang mana diperlukan secara bersemuka dan yang mana perlu atau boleh dan sesuai dijalankan secara pembelajaran dalam talian. Seterusnya dari segi waktu rehat, 100% panel pakar dan juga kumpulan pelaksana serta ibu bapa mencapai kesepakatan bahawa perlu berlaku penggiliran atau waktu rehat perlu dijalankan di dalam kelas. Ibu bapa pakar bersependapat bahawa waktu rehat perlu dijalankan di dalam kelas di mana tidak melibatkan pergerakan keluar dan masuk di antara pelajar dan antara waktu tersebut. Sekiranya perlu dilakukan penggiliran, itu perlu dilakukan pada masa rehat di mana maksima pelajar yang berada di dalam kantin atau kawasan kantin itu perlu dihadkan dan sama sekali tidak dibenarkan perkongsian bahan makanan atau perkakasan makanan. Pengusaha kantin digalakkan untuk menyediakan atau mengendalikan makanan secara bungkus dan mereka juga perlu memenuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan juga pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Kesimpulannya, didapati kerangka persekolahan penjarakan sosial COVID-19 ini dibangunkan berdasarkan hasil perbincangan kumpulan pakar dalam beberapa siri, kemudian dibandingkan dengan dapatan daripada kumpulan pelaksana yang terdiri daripada guru, ibu bapa dan pelajar. Kedua-dua dapatan ini seterusnya dibandingkan dan dibentuk kepada kesepakatan, maka terhasillah kerangka pembangunan persekolahan penjarakan fizikal pasca COVID-19. Kajian ini secara tidak langsung dapat dijadikan sebagai rujukan bagi memulakan sesi persekolahan pandemik COVID-19 demi keselamatan pelajar dan kesihatan seterusnya warga sekolah dan warga guru.